Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menunaikan tanggungjawab kita solat Jumaat di hari yang mulia ini. Juga saya mengambil kesempatan tazkirah Jumaat pada minggu ini saya isi dengan sedikit pengisian tentang mesyuarat khas, mesyuarat khas agung, mesyuarat agung khas pencalonan dan pemilihan anggota Jawatankuasa Karya dan Pemeriksa Kira-kira Negeri Selangor dan pendaftaran ahli karya masjid dan surau negeri Selangor. Jadi diam tak diam rupa-rupanya dah hampir 3 tahun 4 tahun penggal yang sedia ada ni bagi kami semua ahli jawatankuasa pegawai dan ahli jawatankuasa masjid menjalankan tugas kami. Sepatutnya 3 tahun, tapi disebabkan oleh pandemik tahun lepas, mesyuarat tidak boleh diadakan tahun lepas, dia ditundakan ke tahun ni dan tempoh ditambah lagi setahun. Dan begitu juga diam tak diam banyak perubahan sebenarnya yang berlaku di kawasan kita, di sekitar Semenyih, Rincing dan sebagainya ni beranang. Kalau dulu saya ingat lagi 10 tahun dulu mula-mula jadi AJK, lepas tu Timbalan Nazir, lepas tu Nazir, 2 penggal. Keadaan iklim sosioekonomi di kawasan kita ni, di Semenyih, Rincing ni berbeza dengan sekarang. Sekarang dengan pertumbuhan pesat pembangunan di kawasan Eco Hill, Eco Majestic, Beranang dan juga di kawasan kita ni, jadi kepadatan penduduk kepadatan penduduk, jadi lagi satu sosioekonomi, taraf penduduk yang datang ke kawasan kita ni pun berubah. Jadi ini juga ditambah lagi dengan pandemik. Pandemik 2 tahun 3 tahun kita tak boleh datang masjid, kita dijarakkan dan sebagainya. Itu menjadikan lagi cabaran bagi kami semua untuk menggalas tugas sebagai pegawai dan ahli jawatankuasa masjid. Telah banyak berubah daripada 5 hingga 10 tahun dulu. Kalau dulu masjid kampung saja, masjid kampung Rincing dulu. Jadi cabaran dia dah berbeza dari sekarang dengan adanya pandemik, dengan kebanjiran, kepadatan penduduk dan sebagainya. Dia juga memerlukan satu barisan kepimpinan yang dinamik lah, yang boleh bergerak mengikut arus perubahan di kawasan kita ini. Jadi oleh sebab itu saya terpanggil untuk memberi sedikit panduan. Kalau kat negeri Selangor ni, apa-apa pun kita berdasarkan kepada 2 buku ni, Peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Semua ada kat sini, saya pun tak sempat nak baca semua, lebih kurang je. Dan satu lagi yang penting tentang mesyuarat itu adalah garis panduan pelaksanaan mesyuarat agung khas pencalonan dan pemilihan anggota Jawatankuasa Karya dan Pemeriksa Kira-kira. Kenapa dia ada 2 kat situ, pencalonan dan pemilihan anggota? Okey, pencalonan ni adalah untuk pegawai saja. Pegawai ni maknanya Nazir, Imam, Bilal siap. Itu pegawai. Selain daripada itu adalah ahli jawatankuasa. Macam Timbalan Nazir, Setiausaha Bendahari, Penolong Setiausaha Bendahari dan 9 ahli jawatankuasa itu kita panggil AJK. Dan itu perlu dicalon dan dipilih masa mesyuarat juga. Tapi yang pegawai ni, seorang Nazir, 2 orang Imam, 2 orang Bilal, 2 orang Siap, 6-7 orang ni perlu dicalonkan sahaja, sekurang-kurangnya 7 ni. Dan benda ni akan dihantar ke PAID, dan PAID lepas kita mesyuarat nanti dia akan buat pemilihan dan sebagainya. Jadi surat arahan telah dikeluarkan oleh pihak JAIZ kepada pihak masjid. Itu semua ada dalam buku ni untuk kita melaksanakan mesyuarat ini. Dan mesyuarat ini perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya sebelum 15 hari bulan Oktober. Sebab Oktober, November, Disember tu, lepas tu PAID kena buat interview. PAID akan interview pegawai yang 7 orang nanti, dia akan interview
untuk memastikan beberapa kriteria yang telah juga disenaraikan dalam buku ini dipenuhi. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak sentuh sikit. Hari itu taklimat telah selain daripada buku ni juga taklimat pihak JAIZ, apa-apa yang tidak terkandung dalam buku ini tetapi ditaklimatkan oleh pihak JAIZ juga boleh diguna pakai sebagai peraturan mesyuarat. Dan mesyuarat nanti akan dipengerusikan oleh pegawai daripada pihak PAID Hulu Langat, wakil daripada pihak PAID Hulu Langat. Jadi pegawai-pegawai itu dia sangat arif dengan, dia juga telah ditaklimatkan dengan garis panduan dan sebagainya. Segala persoalan dalam mesyuarat tu akan dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun akan dijawablah oleh pihak pengurusi majlis, iaitu wakil daripada PAID. Jadi tuan-tuan, kalau kita ikutkan nak sentuh sikitlah tentang pentingnya pegawai-pegawai yang diamanahkan oleh Allah SWT ni untuk memakmurkan masjid ataupun menjaga rumah Allah ni, menjaga rumah Allah. Masjid ni tuan-tuan, saya masjid, kalau ikutkan masjid ni, ikutkan nama dia ataupun maksud dia adalah tempat kita merendahkan diri, tempat kita sujud. Dalam bahasa Arabnya saya dah confirm dengan imam, masjid dengan masjid, jim tu tengok, jim baris bawah dengan jim baris atas, dia membawa maksud yang sama, tempat kita merendahkan diri, tempat kita sujud, merendahkan diri kepada Allah SWT. Tetapi kenapa kita tak guna perkataan masjid? Kita tak pernah dengar, jom kita pergi masjid, kita pergi mana, kita imarahkan masjid, tak ada. Kenapa kita selalu guna perkataan masjid, dan kenapa perkataan masjid tu yang dipilih untuk kita, dan juga di mana-manalah semua dia guna perkataan masjid. Jadi ulama, ustaz-ustaz ada bagi tahu hari itu masa taklimat tazkirah oleh Ustaz Rul Amli, salah satu daripadanya sebab jim tu baris bawah, dia melambangkan bahawa masjid tu tempat kita merendahkan diri, berbanding dengan jim baris atas tu kalau digunakan, istilahnya lah macam tu lah. Jadi sampai macam tu sekali, ulama kita bagi nama dia, sampai baris pun dia ambil kira, untuk melambangkan bahawa masjid tu adalah sepatutnya orang-orang yang datang ke masjid ni sepatutnya adalah orang-orang yang nak merendahkan diri kepada Allah SWT, nak sujud pada Allah SWT, bukan kerana benda yang lain. Ada juga di dalam apa ni, hadis-hadis Nabi, umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman ni akan terbagi kepada 73 golongan. 73 golongan. Cuma maknanya kita yang ada dalam masjid ni adalah antara 73 golongan. Antara 73 golongan physically, puak-puak ni. Kalau nak ikut hati, saya rasa lebih daripada itu, sebab hati kita tak boleh baca dan hati kita selalu berbolak-balik. Kalaupun physically kita, Nabi kata akhir zaman nanti umat dia 73 golongan, yang akan masuk syurga satu golongan je, yang 72 semua masuk neraka. Jadi bila sahabat-sahabat tanya siapa golongan yang satu tu, Nabi kata adalah golongan itu adalah yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atas jalannya. Maknanya contoh yang kita boleh ikut adalah Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya yang berada di jalan tu, yang kita yang ikut jalan dia, itu akan selamat dan masuk ke syurga. Yang 72 lain tu semua akan masuk neraka. Itu lagi satu cabaran akhir zaman, memang telah dibagi tahu cabaran akhir zaman. Lagi satu tentang fitnah akhir zaman. Kita tak tahu sekarang ni yang mana betul, yang mana tak betul, yang mana fitnah, yang mana tak fitnah. Semuanya telah
dengan adanya media sosial dan sebagainya, kita semua pun telah confused. Ibaratnya dikatakan fitnah akhir zaman ni macam seekor semut hitam. Seekor semut hitam tu berada di atas batu berwarna hitam di malam yang gelap gelita. Fitnah akhir zaman tu. Bila dah kata macam tu, kita yakin dengan pesanan Nabi dan sebagainya, maknanya sekarang ni dah berlaku. Fitnah akhir zaman tu kita dah tak boleh nak bezakan yang mana betul, yang mana tak betul, yang mana fitnah, yang mana hak, yang mana benar dan sebagainya. Jadi beberapa perkara ni tuan-tuan memerlukan untuk kita, apa yang boleh kita buat, kita mohon pada Allah SWT. Selalu kita berdoa pada Allah SWT, bagilah kita jalan yang benar, jalan yang lurus masa kita solat dan sebagainya. Sebab kita tak tahu. Memang Nabi dah kata, dah pesan, kita tak tahu 70 gulungan, 73 gulungan, lepas tu cerita semut dan sebagainya. Memang Nabi dah pesan kat kita. Kita nak pilih-pilih pun tanpa pertolongan Allah SWT, kita memang tak boleh. Jadi oleh sebab itulah dengan keadaan-keadaan sekarang ni, jadi bagi pihak masjid juga kita memerlukan satu barisan kepimpinan yang boleh membawa ataupun boleh mengajak masyarakat sekurang-kurangnya datang ke masjid. Sebab di situlah tempat kita, macam tadi kita bagi tahu, masjid adalah tempat kita merendahkan diri, tempat kita bersujud kepada Allah SWT. Perkataan masjid baris jim baris bawah tu pun ulama-ulama ada yang bagi tahu melambangkan bahawa bila jim berada di baris bawah banding dengan atas tu adalah tujuannya supaya kita sedar bahawa masjid ni tempat kita merendahkan diri, bukan untuk kita berbangga-bangga dengan jawatan, untuk kita berebut-rebut dengan jawatan, untuk kita tengking orang sana, tengking orang sini, terutamanya masa PKP dulu. Jadi itu banyak cabarannya tuan-tuan. Jadi jadi kalau macam tu tuan-tuan, kita ambil pengajaran. Saya sendiri dan juga semua pegawai ahli jawatan kuasa, kalau masjid ni Allah dah kata tempat kita merendahkan diri, tempat kita sujud kepada Allah SWT, bahasa yang lebih tepatlah dalam istilah ulama ataupun ustaz-ustaz kata adalah tawaduk. Tawaduk, mungkin merendah diri tu, kita tengok orang jalan tunduk-tunduk tu mungkin merendahkan diri, tapi mungkin dia tak tawaduk. Tapi bahasa yang paling tepat saya rasa tawaduk. Jadi kalau tempat ini adalah tempat orang-orang yang tawaduk, orang-orang yang hendak sujud kepada Allah, nak merendahkan diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan, agak siapa antara kita yang mesti ataupun yang dah pasti ada sifat-sifat macam tu. Tuan-tuan mungkin hanya datang seminggu sekali, mungkin sekali-sekali, seminggu sekali, ataupun sebulan sekali berpindah. Ada yang tengok berpindah masjid sana, ada yang suka berpindah-pindah. Tapi pegawai dan AJK masjid ni adalah orang yang Allah amanahkan. Jadi saya bila saya bertanya pada tuan-tuan tadi, maknanya saya juga adalah bertanya pada diri saya sendiri. Saya juga bertanya kepada pegawai-pegawai dan juga AJK masjid. Sebenarnya orang yang pertama sekali yang mesti ada ciri-ciri tawaduk tu adalah orang yang Allah amanahkan untuk jaga rumahnya. Kalau kita contohnya pegawai dan AJK masjid tak ada sifat-sifat macam tu, macam mana kita nak ajak jemaah untuk merendahkan diri, untuk sujud kepada Allah SWT, untuk datang ke tempat ke rumah Allah untuk sujud kepada Allah. Sekiranya pegawai, sekiranya orang yang Allah amanahkan itu tidak ada sifat-sifat tawaduk. Ini hanya satu sifat yang penting lah, yang saya itu ditaklimatkan oleh pihak JAIZ. Jadi saya nak berkongsi sikit. Ada logiknya, memang ada bukan logiknya, memang betul lah. Kalau bukan AJK, kalau bukan pegawai masjid yang
dulu-dulu ataupun yang pasti dan mesti ada sifat tawaduk ini, kalau dia tak ada, jangan harap jemaah lain nak ikut. Apatah lagi kalau kita sendiri pegawai dan AJK menunjukkan sikap-sikap yang selain daripada itu. Jadi ini untuk diri saya, untuk pegawai-pegawai yang sedia ada, dan juga pentingnya untuk kita memilih pegawai-pegawai dan juga AJK masjid yang akan dilantik pada mesyuarat yang akan datang. Bila Allah bagi kita tanggungjawab, itu adalah tugas kita, tanggungjawab kita, dan kita kena faham. Kita kena faham kenapa kita dipilih dan apa kriteria-kriteria yang disyariatkan, yang diperlukan, selain daripada kriteria-kriteria yang digariskan dalam buku panduan ini. Ini adalah kriteria-kriteria fizikal yang digariskan dalam buku ini untuk pegawai dan juga ini kriteria dia. Tapi yang paling penting pada saya adalah kriteria yang telah digariskan oleh Allah SWT berkenaan dengan tawaduk tadi. Kalau kita tak ada sifat tawaduk, kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk mengamalkan sikap yang sama. Itu dia punya sipik dia. Contohnya, kalau kita nak bagi sedekah ke orang, kalau kita tak ada duit, boleh kita bagi duit kat dia? Tak boleh, sebab kita tak ada duit. Kita boleh bagi benda lain, kita boleh bagi contohnya tenaga, kudrat, itu sedekah juga kan. Tapi nak bagi sedekah duit kat dia tu tak boleh, sebab kita tak ada duit. Sama juga kalau kita tak ada sifat tawaduk tu, kita tak boleh nak ajak orang itu merendahkan diri, bersifat tawaduk, datang ke masjid dan sebagainya. Dia macam itu sifat dia. Kalau kita tak ada duit, kita tak boleh bagi sedekah duit ke orang. Kalau kita tak ada sifat tawaduk, kita tak boleh ajak orang, kita tak boleh suruh orang tu bersikap merendah diri di masjid, sujud pada Allah sebenarnya. Tapi sebenarnya Allah kata masjid adalah tempat kita satukan hati-hati kita, tempat kita merendahkan diri, tempat kita sujud pada Allah SWT. Jadi itu peringatan pada diri saya, nak ingat pada tuan-tuan dan sebagainya. Sedikit sebanyak tentang mesyuarat ni, kita telah ditaklimatkan dan juga kita telah bermesyuarat malam tadi. Kita akan mengadakan mesyuarat pemilihan pada 6 hari bulan Oktober, Khamis malam Jumaat, 2 minggu sebelum tarikh tutup tu lah. Jadi saya mengharapkan dengan taklimat ini, dengan siaran live ni, saya nak mengajaklah tuan-tuan, disebabkan oleh kepelbagaian, disebabkan oleh besarnya karya kita ni tuan-tuan. Kalau dah ikutkan sekarang ni dah sampai ke Eco Majestic 2 dan Eco Hill. Jadi saya nak menyeru jemaah-jemaah di kawasan sana lah, di kawasan luar daripada kampung ni, kampung Licin Tengah, Licin Hulu, untuk sama-sama beri sokongan, support, hadir sama-sama ke mesyuarat pemilihan nanti yang akan diadakan pada 6 hari bulan Oktober. Kerana pentingnya kita perlukan satu tim pengurusan yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan JAIZ, juga garis panduan yang paling penting sekali, sebagaimana yang saya beritahu, garis panduan yang Allah tetapkan tadi, terutamanya yang satu sajalah tadi, sifat tawaduk tu mesti ada pada kita semua yang ingin menggalas tugas yang diamanahkan nanti dan ikhlas menggalas tugas kerana Allah SWT. Baru kerja kita nanti yang ikhlas itu dikira oleh Allah SWT sebagai ibadat. Kalau tak, itu adalah sebagai kerja harian kita. Macam tu. Jadi sedikit sebanyak tentang pelaksanaan mesyuarat ni nanti. Karya kita sekarang ni, kalau ikut JAIZ, kita telah ada 14 surau, daripada Al-Fatih, Haji Musa, Al-Ihwan fasal 4, Al-Falah fasal 6, Al-Kawthar fasal 3, Al-Islah, Surah Nur Muhammad, Istiqomah. Ini yang terbaru, Istiqomah di section 6, section 6 Bandar Licin, masuk ke kawasan ke karya kita balik. Lepas tu Al-Ihsan,
At-Taqwa 1M, Al-Uzma, Riyadus Salihin, Surah Mukhlisin dan Surah An-Nur bila mutiara. 14 surah berada di dalam karya kita. Jadi besar macam ni, tidak adil lah sekiranya masa mesyuarat nanti yang datang adalah penduduk kampung. Memang kita setuju, pada dasarnya saya setuju, AJK pun setuju, bahawa sepatutnya lah masjid ini ditabir oleh penduduk kampung. Tetapi disebabkan oleh sebab tertentu, saya juga nakkan kalau boleh yang 23 orang yang dipilih nanti dia akan datang daripada wakil-wakil daripada surau-surau, untuk sama-sama dapat kita mengembling idea dan sebagainya untuk memakmurkan masjid kita, di samping memakmurkan masjid-masjid yang berada di bawah karya masjid ini. Di samping ini kita ada 3 musola yang telah didaftarkan under PAID, terutamanya di apartmen Symphony, nama dia Musola As-Salam, apartmen Harmoni, Musola Firdaus, dan apartmen Karisma, Musola Al-Hikmah. Dan musola-musola ini juga adalah di bawah pentadbiran Masjid Karya Kampung Licin Hulu. Jadi detail ini saya tak nak pergi detail lah. Nanti bila mesyuarat nanti pengurusi akan bacakan serba sedikit tentang pencalonan dan sebagainya. Tapi yang penting sekali adalah untuk masa ni kita kena bagi tahu taklimat antara arahan daripada adalah untuk memberi taklimat, dan hari ini adalah sebagai salah satu proses taklimat kita. Dan banner juga WhatsApp, itu yang penting, yang awal-awal yang kita perlu gunakan. Yang keduanya adalah daftar ahli karya. Mesyuarat malam tadi kita telah memutuskan bahawa kaedah-kaedah yang kita gunakan adalah segala daftar yang kita ada sekarang ni. Contohnya dulu kita masa PKP kita ada daftar solat Jumaat, ada 3 kumpulan. Kita ada daftar harap kematian, kita ada daftar kampung, penduduk kampung Licin Hulu. Itu semua kita boleh gunakan untuk sebagai permulaan untuk daftar ahli karya kita. Dan juga kita nanti akan buat satu link online untuk mendaftar kepada siapa yang ingin mendaftar. Dan yang penting selepas daftar tu kita kemas kini, kita akan pamer selama 14 hari untuk apa-apa bantahan. Itu juga termasuk dalam arahan bergaris panduan ini. 14 hari untuk bantahan dan kita perbetulkan dan sebagainya. Bila kita dah perbetulkan nanti baru kita guna daftar tu sebagai daftar yang sah untuk proses pemilihan nanti. Tetapi biasanya di masjid kita ni tak ada masalah tentang daftar, tentang siapa nak datang mengundi, siapa nak calon ni. Tapi kalau ikutkan di tempat lain, benda ni ada yang sampai bergaduh, ada masjid yang sampai diambil alih oleh pihak PAID pun ada kerana tidak dapat persetujuan dalam mesyuarat khas tu, bergaduh sakan dan sampai tak boleh nak bersetuju tentang calon-calon yang perlu dikenalkan. Jadi kaedah yang diambil oleh PAID adalah untuk mengambil alih pentadbiran masjid berkenaan untuk beberapa ketika, sehinggalah persetujuan dapat dicapai lah tentang calon-calon, terutamanya nazir, timbalan nazir, imam dan sebagainya. Tapi pengalaman saya di kawasan sini dan juga di surau-surau sekeliling, alhamdulillah kita tidaklah berebut-rebut sangat jawatan tu. Malah kadang-kadang kita nak isi tempat kosong 23 tu pun susah. Susah. Sebab itu jugalah saya merayu pada hari ini supaya kita ramaikan mesyuarat nanti. Dia sebenarnya tak ada paksaan. Sekiranya tuan-tuan dicadangkan untuk apa-apa jawatan, sekiranya tak nak, kita boleh tarik diri. Dan pengurusi tak boleh memaksa kita. Tak boleh. Yang penting, satu lagi yang penting adalah quorum, kuota untuk mesyuarat tu adalah sekurang-kurangnya 40 orang. Jadi untuk mendapatkan quorumnya 40 orang tu, saya merayulah kepada tuan-tuan terutama yang hadir pada ini. Kalau tuan-tuan hadir kat ini, mana Jumaat, tiap-tiap kali Jumaat hadir. Jadi tuan-tuan perlu ada rasa untuk sama-sama menyumbang ataupun memberi sokongan, motivasi kepada calon-calon yang akan dicalonkan nanti.
Jadi itu sajalah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsi. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang mungkin tak betul tentang apa yang saya cerita itu mungkin kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.